Makanan pedas sememangnya sangat sinonim dengan cita rasa rakyat Malaysia kerana dikatakan mampu menambahkan lagi kepuasan dan melengkapkan sajian makanan tersebut. Ada yang berpendapat makanan pedas mampu memudaratkan kesihatan jika kerap dimakan. Tetapi sebenarnya terdapat banyak juga kajian yang menunjukkan kebaikan dan khasiat dari segi pengambilan makanan ini. Ini kerana cili, cabai atau lada yang merupakan salah satu rempah ratus yang berasal dari negara barat ini merupakan antara tumbuhan yang kaya dengan vitamin C, E dan juga provitamin E. Cili merah pula dikatakan amat tinggi kandungan vitamin C, vitamin B6, vitamin K1, potasium dan tembaga. Cili juga dikatakan mempunyai pelbagai khasiat yang baik untuk kesihatan badan kita. Walaupun terdapat banyak khasiatnya, namun harus diingatkan kepada mereka di luar agar mengambil dalam kadar yang berpada-pada dan tidak terlalu mengikut trend yang semakin popular seperti membuat cabaran memakan makanan yang terlampau pedas kerana ia boleh menjejaskan kesihatan anda. Baiklah, kembali bersama kami dan itu tadi laporan yang sempat disediakan oleh rakan kami Aina tentang khasiat cili. Orang kata ada yang takut makan cili, ada orang yang suka makan cili. Saya ada ramai kawan-kawan saya ni yang memang boleh makan cili padi tu begitu sahaja dengan nasi dijadikan ulam. Dan hari ini sebenarnya kami nak kongsikan kepada anda dan saya fikir anda di rumah juga pasti ada cara tersendiri, cara ibu, nenek ataupun moyang kita yang masak sambal mengikut cara tersendiri. Tapi hari ini saya nak bersama dengan Puan Azlina Mahmud daripada Sambal Sakura Pelangi yang nak kongsikan dua resepi istimewa iaitu resepi sambal hijau dan juga sambal terung pipit. Betul? Betul. Oh, betul nak? Okey, so kita nak kongsikan menu yang pertama dahulu. Menu apa kita nak kongsikan? Sambal ikan masin. Sambal ikan masin. Okey. Okey, kita dah boleh mulakan. Sambil-sambil kita mulakan, kita boleh borak-boraklah, kita kongsikan kepada penonton. Cakap tentang sambal ikan masin ni, ada orang buat sambal ikan masin kalau tengok ni warnanya hijau. Ada orang buat sambal ikan masin warnanya merah. Mungkin boleh dikongsikan dari segi keistimewaan kenapa sambal ikan masin ni warna hijau? Kita buat dia rasa memang dia ada rasa berlemak sikit, so kita just guna cili hijau je. Okey. Cili hijau, cili api, cili hijau besar, bawang, bawang putih, ini je yang kita guna. Ini saja yang kita gunakan sebab kadang setengah orang dia buat sambal ikan masin dia guna cili kering kan. Yang betul. ini kita gunakan cili hijau dan juga cili padi. Okey. Kalau kita cakap tentang bahan-bahan yang digunakan, hanya ini sahaja bahan yang betul. digunakan. Tapi kadang-kadang orang buat sambal kan, dia ada letak nak sedap bagi berlemak, dia letak belacan, letak udang kering, dia letak macam-macam lah lagi, ikan bilis dan sebagainya. Tapi kenapa bahan ini sahaja yang digunakan? Macam ada setengah orang kan dia allergic dengan belacan. Okey. Lepas tu ada setengah orang juga dia tak suka macam makan manis ke apa. So sambal kita ni memang sambal yang pedas. Memang kita guna cili api kampung tanpa belacan. So siapa-siapa yang allergic pun boleh makan. Okeylah. Berapa lama sebenarnya Azlina mempelajari resepi ni? Memang resepi yang dicipta sendiri ke ataupun ini memang resepi yang hari-hari daripada nenek, mak kita masak tu macam mana tu? Memang daripada mak masak. So memang saya ni penggemar sambal. Okey. So kalau tak ada sambal memang macam tak selera nak makan. So bila kita hari-hari makan sambal, so kita buat bisnes yang berasaskan sambal juga lah, sebab apa yang kita minat, apa yang kita suka, kita nak juga orang rasa. Inilah kan macam kita masak, apa yang kita makan kat rumah yang sedap macam itulah juga kita nak kongsikan kepada pelanggan-pelanggan kan. Kalau cakap tentang sambal ni, tadi Sugita sambil saya jalan keluar tadi kan dia tanya Kak Fiza, dia kata sambal belacan tu kalau makan tak masak tak sakit perut ke? Tapi itu sambal belacan kan, ataupun sambal gesir, sambal bangga yang Sugi nak kongsikan selepas ini yang memang kita makan mentah. Tapi kalau sambal yang dimasak begini, kata orang kena betul-betul masak cilinya barulah tak sakit perut. Jadi berapa lama ia perlu dimasak untuk memastikan sambal ni teksturnya cantik, pecah minyak, cilinya masak dan sebagainya?
dia ikut juga pada kuantiti sambal ni. Kalau sikit mungkin lagi cepat dia masak lah. Tapi kalau banyak mungkin ambil masa sejam, 2 jam, 3 jam macam tu juga sampai dia pecah minyak. So kalau dia betul-betul pecah minyak, baru kita dah boleh campurkan bahan-bahan yang lain. Okey, saya adalah baca semalam ramailah orang kongsi tips untuk mengelakkan sakit perut ketika kalau makan sambal ni. Kata orang kan, kalau nak mengelakkan sakit perut, cili kita ni kena diletak dalam nombor ganjil, bukan nombor genap. Betul ke? Kita kisah je. Tak kisah. Suka hati lah ya. Suka hati. Okey, lain orang lain kan. Okey. Apa yang kita perlu tunggu ni memang kita menggunakan cili hijau, cili padi, bawang putih, bawang merah. Kita memang tak letak belacan dan sebagainya. Air asam pun tak letak. Air asam ada juga letak. Dengan garam. Okey. Garam sikit. Lepas tu macam sebab kalau ikan masin ni kan dia ada rasa masin, so kita balancekan dengan air asam dengan gula sikit. Tapi dia tak rasa manis lah. Okey. So dia balance rasa. Faham? Sambal tu memang sedap kalau memang ada rasa masam sikit, manis sikit kan, dan juga masin yang tak masin sangat lah kan. Okey, bila kita boleh letakkan gula kita? Okey, boleh taruh. Sekejap. Okey, kita letakkan gula. Tapi penonton-penonton di rumah mungkin ada juga cara anda tersendiri untuk masak sambal ikan masin kan. Macam-macam jenis ikan masin. Kadang-kadang orang masak sambal ikan talang, orang masak sambal ikan kurau, ikan tenggiri. Tapi macam Azlina, ikan apa yang digunakan? Kita selalunya akan guna ikan kurau, ikan talang dan ada juga guna ikan balung. Asalkan isi ikan masin lah. Yang senang kan? yang senang, yang memang dah ada kat pasar. Lebih mudah lah kan? Dia dah memang. Kalau kita nak buat sambal ikan masin kan, ada tak tips? Kadang-kadang kita tak nak bagi dia, walaupun nama dia sambal ikan masin, tapi kalau boleh tak naklah masin sangat kan. Jadi bagaimana cara untuk kita nak kurangkan rasa masin ikan yang diperap ni? Selalu kita akan rendam lama sikit. Lepas tu kita goreng garing. Kalau nak masuk dekat sambal tu lah, dia kena balance dengan air asam jawa tu lah. Okey. Bila waktu kita boleh masukkan ikan masin ni, supaya kita nak bagi tekstur dia tak lembik kan. Kadang-kadang kalau terlalu panas jadi lembik kan. So macam mana caranya tu? Maknanya lepas sambal ni dah masak, bagi dia sejuk. Untuk bagi dia rangup lah. So bagi dia sejuk baru kita gaul dengan sambal. So kita boleh tutup api dulu sementara tunggu sambal sejuk sikit. Kemudian kita nak masukkan ikan masin ni. Okey, tapi sebelum tu apa yang kita boleh buat untuk menu kedua kita ni? Okey, menu kedua kita ada sambal hijau. Okey. So sambil Azlina nak tukar kuali tu, tadi Azlina ada bagi saya cabaran. Dia kata, okey Fiza, ni cobek kan? Kalau cobek ni, cobek kayu ada, cobek batu kan? So Azlina suruh saya hancurkan telur ni, betul ke? Betul. So, hancurkan telur ni. Lepas hancurkan telur ni kita buat apa? Ni nama dia apa ni? Telur mata. Telur rebus. Okey, hancurkan telur ni. Lepas tu kita just tambah je dengan sambal. Sambal dengan tambal. Okey. Kita hancurkan telur ni, kita tambah dengan sambal. Okey, sambal yang nak saya tambahkan ni adalah sambal terung pipit, yang mana Azlina nak kongsikan cara untuk buat sambal terung pipit. Ya Allah, ya Tuanku, sedapnya sambal terung pipit. Kalau kita lihat sambal terung pipit ni kan, teksturnya dia ada ikan bilis yang tak hancur, diletakkan petai. Sugita suka sambal petai dan juga terung pipit. Terung pipit ni saya suka. Okey, mungkin boleh ditunjukkan cara apa keistimewaan resepi sambal terung pipit ini? Okey, sambal terung pipit ni dia ada petai, dia ada terung pipit, dia ada ikan bilis. So kita guna bahan-bahan dia, ada tomato. Semua kita guna warna hijau lah. So tomato pun hijau juga. Tomato pun kita kena cari yang warna hijau juga. Betul. Okey, ni asal daripada mana ni resepi ni? Asal daripada Padang, Indonesia. Daripada Padang, resepi Indonesia. Resepi dia. Ini memang ada keturunan daripada Padang atau macam mana? Dia ada nenek moyang dulu. Ada nenek moyang dulu. Okey, Azlina masak kat situ. Ini sambal hijau yang dah sejuk tadi. So kita boleh campurkan ikan masin dalam ni Campur je. Campur je macam ni Kita campurkan, lepas tu kita gaulkan Macam tu je. Okey, kita campur, kita gaulkan. Alright.
Okey, Azlina, bila cakap tentang sambal terung pipit dan juga sambal hijau ni kan warnanya dua-dua sama, memang warna hijau kan. Kenapa memang Azlina pilih untuk menjual ataupun membuat sambal yang berwarna hijau ni? Sebab kadang-kadang ada orang suka sambal yang warna merah tu kan. Adakah disebabkan oleh memang nak rasa pedas berapi cili padi ataupun bagaimana? Sebenarnya kita orang ada 7 sambal. Tapi sambal hijau ni antara sambal yang kurang pedas. Ni sambal yang paling kurang pedas lah sebenarnya. Kurang pedas. So sambal merah-merah yang lain, sambal dia yang lagi pedas. Maknanya 2 sambal ni yang sambal yang kurang pedas, so kita memang menggunakan cili. Cili hijau. Okey. Mungkin bagi penonton-penonton kan yang balik kerja penat, tak sempat nak buat sambal, mereka ni memang rasa lebih mudah lah kalau boleh nak beli. Ada dijual? Ada dijual. Boleh kongsikan laman sesawang Facebook ataupun Instagramnya? Sakura Pelangi Empire HQ. Okey, jadi bolehlah dapatkan pelbagai jenis sambal di sana. Okey, kenapa kita makan sambal terung pipit ni dengan telur rebus ni tadi? Sebenarnya kan sambal ni dia tak perlu beriria dengan lauk lain tau. Okey. Dia cukup sekadar telur, nasi panas dah cukup. Okey. Itu je lauk dia. Inilah yang nak digambarkan analoginya ya. Makan je sambal ni dengan telur dan ulam-ulaman pun dah sedap. Okey. Boleh kita masukkan petainya? Masuk petai. Okey, petai dan juga ini terung pipit ya. Inilah rupa terung pipit. Saya masukkan boleh? Masukkan semua ke? Masukkan sikit je. Masukkan sikit-sikit je. Sikit-sikit je Okey. Tak nak petai banyak, nak terung pipit banyak boleh? Boleh. Okey, tadi Azlina dah kongsikan kalau kita lihat bahan-bahan yang digunakan untuk sambal Azlina ni cili hijau dan juga cili padi. Tapi tahukah anda sebenarnya di seluruh dunia terdapat pelbagai jenis cili, antaranya ghost pepper antara cili yang terpedas di dunia. Apakah kita saksikan bingkisan yang sempat dirangkumkan oleh Ain? Silakan. Sebahagian besar penduduk di serata dunia pasti ada yang menggemari makanan pedas. Adakah anda salah seorang daripadanya? Dan tahukah anda tumbuhan rempah ini mempunyai ratusan jenis dan memiliki tahap kepedasan yang tersendiri. Di samping itu, SHU atau Scoville Heat Unit adalah unit ukuran yang digunakan bagi mengira tahap kepedasan cili itu. Di Malaysia, cili padi yang selalu digunakan dalam masakan hanya menggunakan bacaan skala Scoville di antara 100,000 hingga ke 225,000 SHU sahaja. Tetapi, bagi cili terpedas di dunia, iaitu cili Carolina Reaper, telah mencatat bacaan SHU sebanyak 2.2 juta tahap kepedasan. Bagi cili ini, ianya telah diiktiraf oleh rekod dunia Guinness sebagai cili terpedas sejak tahun 2013 sehingga kini dengan tahap kepedasan sebanyak 400 kali ganda melebihi cili jalapeno. Selain itu, cili red Savina habanero, cili bud jolokia atau ghost pepper, muruga scorpion juga antara cili yang pernah memegang rekod terpedas di dunia. Namun jika santapan tidak ada rasa pedas, seperti tidak lengkap pula rasanya. Adakah anda berani nak tumbuk sambal belacan menggunakan cili-cili terhangat ini? Tepuk dada, tanyalah selera. Pedas. Carolina Reaper tu 2.2 juta unit dalam skala kepedasan. Dan kalau kita lihat, kalau cili biasa ni 750 unit sahaja. Dan hari ini kita bersama dengan Puan Azian Hassan ataupun lebih dikenali sebagai Kak Yan lah ya. Kak Yan nak tunjukkan kepada kita macam mana nak buat sambal. Ada macam-macam sambal. Tapi yang Kak Yan nak tunjukkan nak buat sambal gesek, sambal mangga ya. Okey Kak Yan, tadi saya dah try buat sambal belacan. Memang tak retilah nak buat sambal belacan. Jadi hari ni Kak Yan, saya nak belajar macam mana nak buat sambal gesek ni. Okey, sambal gesek ni, sambal ni Kak Yan memang suka sambal. Kak Yan hidup dari kecil memang sambal. Mak Kak Yan dulu cikgu tau. Kalau dia balik kerja tak ada sambal, dia hilang mood. Okey, baik. Memang dari kecil memang makan sambal. So sambal gesek hari ni Kak Yan nak buat 2 jenis. Satu yang ikan bilis. Orang kata orang Negeri Sembilan punya lah. Yang satu ni macam yang kedai-kedai tu. Segi yang
Indonesia tu. Okey, baik. So ini senang je sambal ni. Itu ada apa tu Kak Yan kat dalam tu? Ikan bilis dia kena disangai ataupun digoreng. Kalau goreng tu biar hilang minyak, lepas tu kan kita masuk. Biar meleleh-leleh, peluh makan orang kata. Okey, Kak Yan, bila cakap sambal ni meleleh-leleh, yelah memang sambal kena pedas kan. Tapi biasa kalau saya cubalah kan kat rumah buat sambal, bukan sambal yang macam tadi tu lah, sambal biasa-biasa, saya tak tahu nak pilih cili. Macam mana? Ini cili kampung pedas. Okey. Jadi bila nak pilih cili kampung dengan cili padi yang biasa tu, macam mana nak pilih, kira berapa banyak cili yang kita harus masukkan? Ini kan orang buat sambal tak ada main resepi. Orang main sambal, main orang kata ikut suka je. Lepas last kali bila kita dah siap, baru kita balancekan dengan garam, gula dan asam. Okey, baik. Sambil-sambil Kak Yan tengah nak blender sambal tu, saya nak tolong Kak Yan. Saya nak buktikan pada penonton je. Ya, saya pandai tumbuk walaupun saya tak pandai buat sambal. Jadi yang mana satu boleh saya tolong Kak Yan? Nanti Kak Yan nak pakai food processor dulu. Okey, Kak Yan guna ikan bilis, cili padi, tak pakai bawang, tak pakai apa. Okey, saya tumbuk ni boleh? Boleh. Tumbuk mana? Cili saya tumbuk masukkan? cili. Okey, cili biasa? Cili merah dulu. Okey, cili merah tempera dulu. limau. Lepas tu terjun je kulit-kulit dia. Kak Yan ada sarung tangan lebih tak? Ada. Okey, baik. Mana Kak Yan letak tadi? Ada. Kalau tak ada, saya... Okey, ni kan Sugi, orang tua-tua dulu kata kalau tumbuk sambal, letak garam dulu. Letak garam dulu. Itu sebab tips bila mercik, tak pedih. Ya ke? Okey. Ini tips lah. Saya tak pernah tahu Kalau pula. tiba-tiba tumbuk, pedih, ambil garam, Okey. Ini limau kasturi. Okey, baik. Kak Yan dah siapkan sambal tu. Kak Yan masuk je semua tau. Ini tips Kak Yan ni. Okey, baik. Okey, sambal gesek ni, dia rahsia dia, 1 biji limau nipis, limau kasturi, 2 limau kena jalan. Okey. Baik. Garam tak payah masuk dulu sebabnya ikan bilis tu kita tak tahu. Betul. Macam Fiza cakap tadi, kita nak sambal tu ada kepedasan dia, masin dia, tapi tak naklah terlalu masin kan daripada ikan bilis. Tunggang je lah kan. Kak Yan dah tutup tu mata kan? Tutup mana pergi ni Sugi? Hilang. Memang kan masuk mata tu bahaya tu Kak Yan. Okey, sambal gesek ni jangan halus-halus tau. Okey, Sugi orang dulu kata kan, kalau tumbuk sambal tak hancur kan, tak taat tau. Alamak Kak Yan, saya belum lagi start tumbuk dan orang kata tak setia. Okey, saya akan orang dulu kan kalau nak meminang orang suruh tumbuk sambal. Saya akan buktikan yang saya ni. Tapi Kak Yan, sambal yang Kak Yan tengah sediakan ni dari negeri mana? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Inilah kejadian dia. Sedap makan dengan ni. Ubi rebus. Lepas tu makan tu kena peluh-peluh tau. Pedas. Sekarang ni pun dah peluh Kak Yan walaupun tak makan sambal lagi. Okey, dah siap ke tu Kak Yan? Dah. Ini dah siap dah. Yang tu dah siap. Okey, yang seterusnya sambal Kak Yan ni kan kalau saya tumbuk macam bergegar. Ada orang komen kata bergegar studio Sri Pentas ni. Kak Yan kat rumah pun tak menumbuk sebenarnya. Kak Yan pakai blender je. Okey. Saya orang setia tapi sekarang ni nak tumbuk rasa pencebaran bunyi sedikit. Sebab kan kita menumbuk ni seronoknya Sugi kat atas lantai. Betul. Kak Yan sakit lutut. Okey, jadi tak apa. Kan pakai blender je lah. Okey, baik. Tapi memang sedap pakai batu lesung lah. Okey, baik Kak Yan. Seterusnya, batu gesek yang Kak Yan bawa ni, walaupun Kak Yan kata tak suka nak guna sangat. Lagilah Kak Yan tak suka, berat nak mampu. Hari ni Kak Yan boleh tunjukkan macam mana nak gunakan lah. Sekurang-kurangnya adalah juga feel saya guna kan. Dia kan sambal gesek yang ni, ada bawang ni. Okey. Dia semua kena goreng. Okey, baik. Goreng sampai lembut. Belacan-belacan. Bawang putih, bawang merah. Cili. Apa lagi ya? Ada belacan kan dah cakap tadi kan? Belacan, tomato. cili padi. Masuklah dia. Bawang putih. Dia minyak. Ada minyak. Yelah sebab dah goreng kan. Okey, sebab dia tahan. Gesek tu. Kak Yan tunjuk dulu pasal saya nak cuba. Kak Yan bukan kerti kan? Kak Yan ni comel lah. Terlalu jujur orangnya. Macam inilah kot ya. Macam ni lah kot ya. Jadi bila buat sambal belacan ni, patutnya goreng belacan tu ke? Ini sambal gesek. Sebab sambal gesek. Tengok colour dia lain. Faham. Bila kita goreng. Okey. Saya nak cuba lah. Buatlah. Okey. Kak Yan pemalas. Okey. Kak Yan, tapi kan kat depan ni ada sambal yang bagi saya nampak macam kerabu. Apa ada kat dalam sambal ini tu? Ini sambal kelapa. Ini sambal kelapa. Okey. Dia ulam dia kena ulam pegaga. Jangan main bantai je semua ulam kan. Ya ke? Okey, yang tu special dari negeri mana pula tu?
Tak tahu lah Tak negeri tahu mana. sangatlah. Okey, tapi kan yang tu ada tak makan dengan macam yang tadi ni makan dengan ubi kayu? Ubi kayu nasi kan. Macam ni itulah sambal ulam pegaga ataupun kacang kelisa lah. Oh, okey. Yang ni kan tadi Fiza Sabjahan kata dia suka tempoyak dengan sambal tadi tu. Ya Allah, ini kan. Ni negeri Kak Yan ni. Oh, ya ke? Dari Negeri mana? Perak. Perak. Ni tempoyak. Okey. Tempoyak Sugi. Okey. Tahu suka tak? Saya tak pernah makan tempoyak. Ada banyak makan kat iPad So ni makan ni dengan nasi putih. Ikan goreng dah. Okey, baik. Kak Yan, dari tadi saya berdiri kat sini terliur saya tengok mangga kat dalam sambal tu. Yang tu pula sambal apa? Kalau yang ni macam kering sikit, yang tu basah sikit. Macam mana tu jadi? Itu mangga Kak Yan plan tadi nak buat sambal bacang tapi tak ada musim lah Sugi. Oh, ya ke? So mangga lah. Kak Yan masuk mangga air mangga tu lah. Oh, jadi bezanya yang ni ada air mangga kat dalam sambal tu? Oh, kita tenya. Mangga kat dalam sambal tu ada ke kita tabur je kat atas tu? Kalau nak tipu-tipu, tabur je lah. Kita tak tipu Kak Yan. Kita jujur. Janji nak sedap kan? Kalau sedap kita tumbuk sekali lah. Last sekali masuk. Okey, baik. Penerbit saya kat dalam Kak Yan. Diorang semua terhibur dengan Kak Yan. Okey, Sugi? Okey, saya susah ke apa? Saya okey lah. Tengah cuba. Tak menyesal. Saya suka cabaran. Tapi kan Kak Yan, kalau sambal macam tadi tu, kita tumis, kita guna minyak, bolehlah simpan lama sikit. Biasa masak sambal, memang guna minyak tu lebih sikit. Kalau sambal-sambal macam ni, boleh ke simpan lama? Itu lagi lama. Yelah, kalau macam ni berapa lama boleh simpan? Kalau dah buat, kata buat untuk dalam makan peti malam. ais kan. Simpan dalam peti ais, tak kontainer, seminggu tahan. Seminggu tahan. Tapi bergantung jugalah kepada orang yang makan tu Sugi. Kalau Kak Yan sekali hadap je. Tapi banyak ni Kak Yan ni, Kak Yan suami isteri je makan. Wow, banyak betul. Kak Yan makan sambal je. Ya. Dan makan nasi. Okey, ada orang cakap kalau makan sambal, kalau makan banyak cili padi lah, dia kekal muda, awet muda lah. Ya ke? Itu rahsia Kak Yan kot. Kenapa Kak Yan tak awet muda? Alamak, Kak Yan, itu pendapat kita orang. Kak Yan masih nampak muda. Ya. Okey, tapi Kak Yan, selain daripada sambal-sambal yang ada kat sini, ada tak sambal lain yang Kak Yan memang suka buat, memang resepi turun-temurun? Orang dulu buat sambal, petik-petik aja buah-buah ada kat rumah. Betul. Buah kundang, buah apa lagi ni? Ada macam-macam kat depan tu sebenarnya. Mungkin kan? Kak Yan boleh nak tunjuk kan? Boleh. Mungkin makan dengan sambal. Orang ni tak pernah belimbing cuba. kan? Belimbing. Apa lagi ya? Kundang. Macam-macam. Saya suka kacang botol tu. Kacang botol kan? Saya suka itu buat yang ulam. Tu. Ulam. Orang dulu sambal ni jadi main dish. Okey. So kalau rasa kau nak tangkap ikan, tangkap je lah makan. Kita sekarang side dish. Okey. Kan kita ada lauk banyak kan. So memang makan ulam sekali lah kenyang. Okey, baik Kak Yan. Sebenarnya saya faham kenapa Kak Yan kata Kak Yan tak suka guna kan. Gesek ni. Dia walaupun dia orang kata sesuatu yang baru, tapi dia agak memenatkan lah kan. Okey, baik. Tapi sebenarnya sambal ni tak payah hancur sangat. Oh ya ke? Okey, tak apa. Saya masih akan teruskan cabaran yang diberikan Kak Yan kepada saya. Tapi Kak Yan, sebelum tu Kak Yan nak kongsikan laman IG ke Facebook ke YouTube. Katanya ada YouTube kan? Kan. Bagi nak mereka nak juga tambah follower kan. Bolehlah follow Kak Yan punya Instagram Azian Hassan. Okey. YouTube pun Kak Yan. Okey, adalah semua resepi sambal-sambal macam-macam lagi lah ya. Ada macam-macam. Seminggu 2 kali mesti ada. Okey, baik. Saya nak teruskan saya punya orang kata apa cabaran ini. Lepas ni mungkinlah tak tahulah siap ke tak. Anda di rumah apa kata kita dengarkan pendapat orang lain orang di luar sana berkaitan dengan sambal. Suka ke tak? Sambal mana yang diorang suka? Jom kita dengarkan. Saya punya favourite sambal ialah sambal belacan sebab saya pun ada latar belakang Negeri Sembilan, so memang usualnya orang Negeri Sembilan makan pedas, so memang saya suka. Saya makan sambal belacan, saya tak boleh tak ada sambal belacan dalam makanan saya. Okey, untuk makanan favourite saya suka semua benda yang pedas, yang ada cili. Setiap kali makan wajib ada kepedasan. Favourite saya mungkin sambal cili petai, itu memang best. Saya kalau makan, saya mesti nak ada sambal. Kalau tak ada sambal rasa tak lengkap. At least kena ada cili, makan dengan telur. Favorite saya memang suka makan pedas. So sambal tu memang paling suka lah. Setiap makanan kena ada sambal kalau boleh. Antara sambal yang saya selalu makan, sambal ikan bilis, sambal sotong, sambal paru. Paling best kalau mak saya masak. Memang tak boleh lawan dengan orang lain, memang sedap. Sambal belacan daripada dia tu is a must untuk setiap makanan.
Aduh, penatlah saya gesek sambal tadi. Tak sempat pun dah habis nak siapkan sambal gesek tadi tu. Apa pun, inilah antara yang sempat kami bawakan buat anda hari ini. Saya sempatlah juga membaca komen-komen anda. Ramai yang kata sambal sedap, sambal ikan masin ni. Nak cepat masak lada tu, letak gula. Itu tips tu. Dan ada yang cakap Fiza dan saya pandai tumbuk. Ya, kami pandai tumbuk walaupun saya tak pandai buat sambal. Ada yang kata eloklah nak makan sambal kejap lagi. Macam-macam yang telah anda kongsikan. Terima kasih. Dan kalau anda sempat masak sambal ataupun dah masak, dah siap tu, bolehlah tag kami di Instagram ataupun Facebook. Seperti yang anda dah lihat tadi, Fiza pun dah kongsikan bersama dengan anda sambal ikan masin dan sambal hijau terung pipit petai. Nampak tu dah siap, cantik semacam. Yang tu ada tempe ya. Ada tempe di situ. Ni nampak berkhasiat, sambal sedikit nasi dengan sayur-sayurnya, dengan ada terungnya di sini. Mungkin ini boleh memberikan anda inspirasi lah untuk makan malam hari ini. Kalau tak sempat untuk masak tengah hari, yalah dah nak pukul 1 mungkin ada yang dah siap masak sebab anak-anak dah nak pulang ke rumah. Jadi kalau tak sempat, boleh masak untuk makan malam, simpan untuk hari keesokannya. Sambal ni rasanya kalau simpan lama lagi sedap kot rasanya. Tapi apa pun, kalau anda ingin kongsikan bersama dengan kami, seperti biasa, terus ke Facebook WHI dan terus kongsikan komen-komen anda bersama dengan kami. Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada Cik Azlinah Mahmud dan juga Puan Azian ataupun Kak Ian atas perkongsian sambal-sambal mereka. Saya cukup terhibur lah hari ini.